Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kumpulan kami dari kumpulan 4 ingin membentangkan berkenaan dengan isu dan falsafah di sebalik masalah gangguan bekalan air dengan memfokuskan Universiti Malaysia Sabah. Berikut merupakan ahli kumpulan kami. Pengenalan isu dan falsafah masalah gangguan bekalan air di Universiti Malaysia Sabah. Kajian kes tentang gangguan bekalan air di Universiti Malaysia Sabah penting kerana ia membincangkan isu yang melibatkan bekalan air. Bekalan air yang terjejas boleh memberi kesan terhadap keselesaan, kesihatan dan produktiviti pengguna, terutama dalam persekitaran universiti yang memerlukan ketersediaan air yang mencukupi untuk pelbagai aktiviti seperti pembelajaran, penyelidikan dan kegiatan harian lain. Mengenal pasti punca-punca gangguan bekalan air di kampus Universiti Malaysia Sabah dan menilai kesan gangguan ini terhadap pengguna. Meneliti bagaimana pihak universiti menguruskan gangguan bekalan air dan strategi yang telah dilaksanakan untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, kajian ini turut memberi manfaat kepada pihak luar seperti syarikat-syarikat bekalan air dalam memperbaiki dan meningkatkan perkhidmatan bekalan air mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Dalila Sofiah binti Muhammad Hazrun akan menerangkan tentang objektif kajian dan persoalan kajian. Pertama sekali, saya akan terangkan tentang objektif kajian. Objektif kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti punca berlakunya masalah gangguan bekalan air di UMS, meneliti dan menghurai tindakan yang diambil bagi menangani masalah ini serta menerangkan kesan dan implikasi masalah ini kepada pelajar di UMS. Objektif-objektif ini dibentuk adalah untuk menjawab segala persoalan yang timbul. Antara persoalan kajian ini adalah apakah punca yang mendorong berlakunya masalah bekalan air di UMS, bagaimanakah cara pihak berkuasa menangani masalah ini dan apakah kesan masalah bekalan air ini kepada pelajar yang tinggal di UMS. Permasalahan kajian. Permasalahan air di UMS menjadikan kebanyakan pelajar terganggu apabila kebersihan diri mereka dalam terpaksa mencari punca air luar dan tidak fokus kepada jadual harian mereka sebagai pelajar. Kita boleh lihat di sini, kebanyakan pelajar UMS sering mengadu di sosial media bahawa mereka sering terganggu kerana ketiadaan air. Kita boleh lihat juga tindakan yang diambil oleh pihak universiti. Salah satu tindak balas terhadap isu ini, pihak UMS telah memulakan beberapa langkah ataupun inisiatif sendiri dalam menangani masalah jangka masa yang pendek untuk menyediakan tangki air untuk pelajarnya. Universiti sentiasa berhubung dengan pengurusan air di Sabah dalam mencari punca masalah tersebut agar dapat penyelesaian yang segera. Yang kedua, UMS juga telah menggalakkan ahli fakulti ataupun pensyarah untuk menyediakan garis panduan tugasan yang jelas dengan tarikh yang realistik bagi membolehkan pelajar mempunyai masa yang mencukupi untuk menyelesaikan tugas mereka kerana isu tiada air ini berkemungkinan menyebabkan pelajar tidak cukup masa untuk menyiapkan tugasan dan ini merupakan salah satu pendekatan yang bertujuan untuk mengurangkan tekanan masa yang tidak perlu dan mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif. Seterusnya, saya akan terangkan tentang kaedah kajian. Kajian ini merupakan kajian kepustakaan di mana ianya melibatkan pencarian bahan-bahan sekunder seperti kajian-kajian lepas, risalah-risalah dan lain-lain bahan bacaan yang berbentuk penulisan daripada pihak-pihak tertentu. Justru itu, dalam menjalankan kajian ini, pekaji telah menggunakan kaedah kepustakaan sahaja di mana pelbagai bahan bacaan telah dibaca dan diteliti. Kaedah ini digunakan bertujuan untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang relevan dengan tajuk kajian yang dijalankan iaitu mengenai masalah gangguan bekalan air di Universiti Malaysia Sabah. Antara bahan bacaan yang dipilih adalah jurnal, makalah dan kajian-kajian lepas yang berkaitan bagi menyokong tajuk kajian yang dijalankan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nursadah binti Muhammad, pemegang nombor matriks A186915 akan menerangkan tentang ataupun bahagian perbincangan. Baiklah, dalam bahagian perbincangan ada tiga perkara utama yang dibincangkan iaitu punca masalah gangguan bekalan air di UMS, tindakan yang diambil oleh pihak yang berkepentingan dan juga kesan dan implikasi kepada pelajar yang menetap di UMS.
Baiklah, mari kita lihat punca masalah gangguan bekalan air di UMS, iaitu Universiti Malaysia Sabah. Yang pertama sekali, isu yang berkaitan ini berpunca daripada ketidakmampuan loji rawatan air LRA Telibung Tuaran memenuhi kapasiti dan keperluan bekalan air di sekitar Tuaran termasuk Universiti Malaysia Sabah sendiri. Kampus induk UMS dikatakan memerlukan kapasiti air terawat sebanyak 3 juta hingga 5 juta liter sehari menurut Naib Chancellor UMS sendiri iaitu Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur. Perkara ini juga berlaku disebabkan oleh kes kecurian bekalan air sehingga 8 juta liter sehari seperti dimaklumkan oleh Jabatan Air Negeri Sabah. Dan hal ini juga turut menyumbang kepada isu bekalan air yang tidak mencukupi di LRA Telibung. Baiklah, yang kedua, isu bekalan air ini juga turut berpunca daripada kelemahan pengurusan Jabatan Air Negeri Sabah itu sendiri. Seperti yang diperjelaskan oleh Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Kerja Raya Sabah, Datuk Insinyur Syahilmi Yahya, Jabatan Air Negeri Sabah telah menjalankan kerja-kerja pembersihan 4 tangki air. Namun pada masa yang sama, tiada peranan kontingensi yang menjadikan tangki air simpanan Kota Kinabalu kosong dan menjurus kepada berlakunya masalah gangguan air di sekitar Kota Kinabalu. Penyelenggaraan ini menurut beliau juga adalah kerja yang berjadual. Maka pihak Jabatan Air Negeri Sabah sepatutnya membuat persediaan awal agar pengguna di kawasan terjejas dapat mengumpul air sebagai simpanan. Namun apa yang berlaku adalah sebaliknya. Selain itu, masalah gangguan bekalan air ini juga turut berpunca daripada kerja pembaikan jalan yang telah dilaksanakan di daerah Sepanggar. Kerja-kerja penggalian tanah yang telah dilakukan oleh kontraktor bukan sahaja telah menjejaskan bekalan air, malah bekalan elektrik. Hal ini demikian kerana kerja-kerja penggalian tanah ini telah menyebabkan kerosakan pada saluran paip serta kabel elektrik yang ditimbus di bawah tanah. Punca yang keempat dan yang terakhir sekali adalah sistem agihan di kawasan yang berdepan masalah kekurangan bekalan air dikenal pasti memiliki kelemahan. Ini telah menjadikan punca masalah ketiadaan air berpanjangan di Bandaraya Kota Kinabalu dan di sekitarnya. Perkara ini telah menimbulkan kemarahan penduduk kerana mengganggu rutin seharian mereka. Agihan bekalan air yang sedia ada juga tidak mencukupi. Menurut Dr. Insinyur Syahimi Yahya, situasi itu berlaku di kawasan Parlimen Sepanggar yang menjejaskan ramai pengguna termasuklah warga Universiti Malaysia Sabah itu sendiri. Dan beliau juga turut menyatakan bahawa kelemahan ini juga berpunca daripada Jabatan Air Negeri Sabah itu sendiri yang perlu diatasi segera agar dapat mengurangkan kesan kekurangan bekalan air yang memerlukan catuan air dilaksanakan pada ketika ini. Seterusnya, saya akan menerangkan tindakan yang diambil oleh pihak yang berkepentingan. Yang pertama sekali, Universiti Malaysia Sabah telah mengambil inisiatif menyediakan tangki-tangki tambahan di luar Kolej Kediaman yang dilengkapi dengan sistem pam dan perpaipan. Universiti Malaysia Sabah juga telah mendapatkan bekalan air terawat tersebut daripada loji rawatan air Mayuk dan Penampang dengan menyewa lori tangki. Anggaran kapasiti penghantaran air adalah sebanyak 300,000 liter sehari untuk kegunaan semua warga kampus induk Universiti Malaysia Sabah. Yang kedua, pihak universiti juga telah melakukan aktiviti pemasangan paip bagi memperoleh bekalan air daripada bukit dengan kapasiti sebanyak 80,000 liter sehari. Dan bukit-bukit lain yang didapati memiliki punca air telah dikenal pasti oleh pihak universiti dan sistem perpaipan yang baru dan sistematik akan dihasilkan bagi membolehkan bekalan air daripada bukit dapat disalurkan kepada para pelajar di Universiti Malaysia Sabah. Dan inisiatif untuk jangka masa panjang, Universiti Malaysia Sabah juga akan menggunakan sumber air telaga yang dilengkapi dengan sistem rawatan untuk menampung keperluan air di kampus induk UMS. Parlimen Sepanggar juga telah membuat perjumpaan dengan Jabatan Air Negeri Sabah untuk menggesa agar isu bekalan air ini dapat diselesaikan dalam jangka masa panjang kerana isu ini adalah di bawah tanggungjawab Jabatan Air Negeri Sabah dan juga Kerajaan Negeri. Pihak Parlimen Sepanggar juga telah memberikan penyelesaian jangka masa pendek dengan mendapatkan jentera tangki air daripada pembekal air swasta yang dibayar oleh pejabat Parlimen sendiri bagi menyalurkan bantuan air percuma kepada penduduk. Menurut Ahli Parlimen Sepanggar sendiri,
sendiri, iaitu Mustafa Sa'mud. Beliau akan bawa isu ini ke Parlimen agar Kerajaan Persekutuan dapat memberi suntikan dana untuk membantu kerajaan negeri agar jalan penyelesaian dapat ditemukan. Yang keempat, Universiti Malaysia Sabah juga telah memperuntukkan sejumlah RM350,000 untuk menyelesaikan isu bekalan air di kampus induknya. Dan peruntukan itu digunakan bagi melaksanakan inovasi bekalan sumber air dalam seperti air graviti, air hujan dan air bawah tanah. Projek ini dijalankan bersama Pengarah Jabatan Pembangunan dan Penyelenggaraan JPP, tenaga pakar dan ahli akademik daripada Fakulti Kejuruteraan Universiti Malaysia Sabah dan diketuai oleh Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Universiti Malaysia Sabah sendiri. Yang kelima dan yang terakhir, Universiti Malaysia Sabah juga telah mengambil maklum masalah dan luahan pelajar yang amat terkesan dengan masalah kekurangan air di kampus induk Kota Kinabalu. Inisiatif yang diambil oleh pihak universiti ialah dengan menggalakkan sesi pembelajaran dijalankan secara atas talian. Hal ini demikian kerana rutin harian sebilangan besar pelajar amat terjejas akibat daripada isu bekalan air ini. Ada setengah pelajar yang tidak dapat mandi seharian dan air catuan yang ada hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah sahaja. Serta juga terpaksa menumpang mandi di tandas awam yang berdekatan seperti pusat membeli belah. Jadi inisiatif yang diambil UMS dengan menggalakkan sesi pembelajaran secara atas talian ini dilihat dapat meringankan beban pelajar. Kesan dan implikasi masalah gangguan bekalan air di Universiti Malaysia Sabah. Yang pertama, pelajar perlu berjalan kaki ke tangki air dengan membawa baldi untuk menadah air dan mengangkut kembali ke asrama. Yang kedua, meningkatkan perbelanjaan pelajar. Sebagai contoh, pelajar perlu menginap di hotel untuk mendapatkan bekalan air yang mencukupi. Yang ketiga, bekalan makanan dan minuman terhad kerana pihak atasan hanya memberi 2 botol air mineral sehari yang hanya mampu bertahan selama setengah hari. Kesimpulan yang telah kami dapati dalam kajian isu tentang gangguan bekalan air di UMS adalah bahawa bekalan air yang mencukupi dan berkualiti merupakan keperluan asas yang penting untuk menjamin keselesaan, kesihatan dan produktiviti pengguna kampus. Masalah yang dihadapi oleh UMS berkaitan dengan bekalan air menunjukkan keperluan untuk melaksanakan pemeliharaan infrastruktur secara berkala, mengatasi masalah kualiti air dan kejadian gangguan bekalan air dengan segera dan meningkatkan pengurusan dan koordinasi dalam pemantauan bekalan air. Dalam konteks falsafah, kesediaan untuk memenuhi keperluan asas manusia seperti bekalan air yang mencukupi dan berkualiti adalah penting dalam memupuk nilai-nilai kebajikan dan keadilan sosial dalam masyarakat. Oleh itu, pemantauan dan tindakan untuk mengatasi masalah bekalan air di UMS juga sejajar dengan nilai-nilai masyarakat Malaysia yang mengutamakan kesejahteraan bersama dan keadilan sosial. Dengan mengambil tindakan yang sesuai, kampus UMS dapat memastikan bekalan air yang mencukupi dan berkualiti untuk keperluan pengguna kampus serta mengambil inisiatif untuk memperbaiki dan meningkatkan perkhidmatan bekalan air dalam masyarakat setempat. Sekian, itu saja daripada kumpulan kami membentangkan tentang isu dan falsafah di sebalik masalah gangguan bekalan air di Universiti Malaysia Sabah. Sekian, terima kasih.